Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. MKT UMNO pecat Isham Jalil. Okey. Majlis Tertinggi UMNO malam tadilah telah membuat keputusan untuk memecat ahli MKT UMNO Isham Jalil. Perkara itu dimaklumkan seorang pimpinan UMNO turut hadir dalam mesyuarat itu, namun namanya tidak disiarkan. Mesyuarat MKT malam ini dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, turut dihadiri timbalannya Muhammad Hassan serta timbalan tiga naib Presiden UMNO berlangsung kira-kira 2 jam. Isham sebelum ini sudah beberapa kali mengkritik pendirian diputuskan MKT berkenaan kerjasama dengan DAP di bawah kerajaan perpaduan yang dilihat bertentangan dengan pendirian parti sebelum ini dalam usaha memperkukuhkan kerajaan ketika ini. Sementara itu, ahli MKT Datuk Muhammad Razan Muhammad Rafi yang enggan mengesahkan tindakan dibuat MKT sebaliknya mendakwa Isham sendiri bertindak seolah-olah mahu tindakan dikenakan terhadapnya. Bila dia sengaja mengundang untuk diambil tindakan, kalau mahu tindakan itu tidak ambil untuk mempopularkan dia, itu satu tindakan yang tak bertanggungjawab, katanya. Beliau juga berkata sebagai ahli MKT, Isham seharusnya sedar akan tanggungjawab ke parti dan mengelak dari mengambil sembarang tindakan yang dilihat sudah membelakangkan parti. Itu antara perkara yang disebut. Kemudian semua keputusan dasar parti ditentukan secara syura dan kolektif dan bukan individu. Dasar dan hala tuju parti hanya boleh diputuskan oleh Majlis Tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO, bukan individu mana-mana parti termasuk presiden. Pandangan berbeza diraih dalam mesyuarat, namun mesti menjunjung tinggi prinsip decorum, adab bersetuju untuk tidak bersetuju, memelihara sumpah nama Allah, menyimpan kerahsiaan mesyuarat, katanya. Kemudian hari ini disahkan pada hari ini surat pecat akan sampai tak lama lagi, kata Zahid pada Isham, sebab Isham kata dia tak dapat lagi surat pecat dan sebagainya. Presiden UMNO Ahmad Zahid berkata MKT Isham Jalil akan menerima surat pemecatannya dalam masa terdekat. Ia sekaligus mengesahkan bahawa ketua penerangan UMNO itu sah dipecat, bekas ketua dipecat daripada UMNO. Dia akan terima surat dalam waktu yang terdekat ini, kata Zahid. Zahid berkata demikian ketika kepada berita setelah melancarkan majlis penjaraan MyNext. Terdahulu Malaysia kini melaporkan setakat semalam 3 anggota MKT UMNO yang hadir mengesahkan bahawa Isham Jalil telah dipecat. Okey. Seorang MKT berkata terdapat banyak kesalahan, antaranya mendesak Zahid berundur dan menggelar pimpinan UMNO sebagai baruah DAP. Now, isu baruah DAP tu Isham Jalil jelaskan, dia kata saya baca kenyataan mengenai baruah DAP. Isu mengenai baruah DAP, Isham Jalil ada jelaskan. Alright. Isham, baruah DAP bukan ditujukan kepada UMNO tetapi kepada beberapa pemimpin. Bekas Ketua Pembina UMNO Isham Jalil menjelaskan kenyataannya mengenai baruah DAP bukanlah ditujukan kepada parti itu tetapi kepada beberapa pimpinan UMNO yang mempromosikan DAP secara berlebihan. Katanya selepas tegurannya mengenai sikap UMNO itu, banyak pula pihak menyerang dan melabelnya sebagai tali barut bersatu. Kalau saya cakap UMNO ini baruah DAP, itu tak masuk akal sebab saya pun ahli UMNO. Takkan saya cakap saya ini baruah DAP. Yang jadi baruah DAP itu tuan-tuan pun tahu siapa. Saya tak perlulah sebut nama, katanya. Kecaman Isham itu dipercayai ditujukan kepada ahli MKT termasuk Fuad Zakarshi. Isham berkata dakwaan pihak tertentu yang turut menyebarkan gambar lama dirinya bertemu bekas ahli bersatu dan penyokong kuat Dr. Mahathir Khairuddin Abu Hassan sengaja dibuat untuk memburikan dirinya. Saya dah jumpa dia banyak kali kerana dia bekas ahli UMNO. Saya tak tahulah mereka cuba nak buat skandal atau memburukkan saya tak tahu. Itu terpulang kepada mereka. Baik, usaha untuk nak menjatuhkan kerajaan ini sebenarnya bukan benda yang baru. Kan saya kata dalam hari itu bahawa di dalam UMNO itu sendiri usaha-usaha tersebut sedang berlangsung dan sedang berlaku. Now, justifikasi mereka adalah kerana satu entiti yang dinamakan sebagai DAP. Itu satu kryptonite lah kepada ahli-ahli UMNO ini. Bukan kepada UMNO, bukan kepada pimpinan UMNO, tapi kepada beberapa segelintir ahli-ahli UMNO. Nah, kalau kita tengok pecahan dalam UMNO ni, ada yang mereka memang pro PN. Ada yang mereka bukan pro PN tetapi mereka tak suka DAP. Ada yang sebenarnya merasakan bahawa tindakan untuk nak menjatuhkan ataupun menggugurkan 47 kes Zahid itu adalah satu benda yang salah walaupun dia orang UMNO. So dia orang tak terima perkara tersebut. So dia ada pelbagai tuan-tuan variasi. Tetapi kalau kita tengok sendiri, macam saya kata sebelum ini, berjaya tak berjayanya UMNO sebelum ini, geng-geng itu semua dah keluar masuk bersatu dah. Geng-geng yang mempromosikan buruknya DAP itu dah kebanyakannya masuk dalam bersatu dah pun. Kita kata bahawa berjayanya sentimen tersebut dimainkan. Dan kalau kita tengok, saya faham sebenarnya apa yang UMNO buat sekarang ini adalah untuk memastikan bahawa kerajaan kita stabil.
Untuk itu saya kudos, saya respect pada UMNO untuk isu itu. Kita tak ada masalah untuk UMNO kepada UMNO untuk isu itu. Macam saya kata tempoh hari, bila kita dalam pilihan raya, dalam mod pilihan raya, mod kita adalah mod perang. Okay? So siapa yang lawan dengan kita, kita kena perang macam kita perang lah kan? Dan kita akan masing-masing kemukakan kelebihan masing-masing dan keburukan lawan. Itu normal, itu mod perang. Tak ada orang pergi perang tiba-tiba dia promotkan lawan. Mana ada? Kan? Bodoh lah dia kalau dia promotkan lawan lepas tu burukkan diri sendiri. Tak ada. Memang majoriti atau 99% orang pergi perang ni, erti kata mereka nak pergi pilihan raya, dia akan promote diri dia dan dia akan burukkan lawan. That is normal. Nah, bila habis perang, habis mod pilihan raya, dah membentuk kerajaan. Kebetulan, ni diulang berpuluh-puluh beratus kali, beribu kali dah, bahawa kerajaan tak boleh dibina. Okay, get this through your thick skull ni. Otak kamu yang kecil ni, get it through. Kerajaan tak boleh dibina. Maka nak membina kerajaan itu kena ada kerajaan gabungan, campuran. Now, adakah pembangkang tidak pernah di-offer menjadi kerajaan? Di-offer tetapi mereka yang menolak. Soalan yang dikemukakan. Kenapa bagi kepada PH? Kenapa tak bagi kepada PN sebagai Perdana Menteri yang paling banyak kerusi? PAS kena jadi Perdana Menteri. Sebab yang bertanding bukan PKR. Yang bertanding logo Pakatan Harapan. Yang bertanding adalah logo Pakatan Harapan. Yang ni. Logo ini yang bertanding. Jadi, parti yang bertanding bukan PKR, DAP, Amanah. Parti yang bertanding adalah Pakatan Harapan. Jadi, yang menang, yang paling banyak kerusi adalah Pakatan Harapan. Bukannya kerusi PKR atau DAP atau Amanah. Bukan kerusi itu. Jadi kalau dilihat dalam konteks tersebut, maka Pakatan Harapan lah layak menjadi Perdana Menteri. Dan saya katakan apa yang diutarakan dan juga dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong, hasil baginda punya pengalaman sebelum ini pada kerajaan yang lepas adalah betul dan tepat. Dan saya pernah sebut dalam live saya sewaktu kerajaan mula tumbang dahulu, saya kata sebenarnya kita kena buat coalition government. Kerajaan gabungan, saya kata coalition government, dan kena di-lead oleh parti yang paling banyak kerusi. Dan saya kata pada waktu itu yang paling banyak kerusi adalah Pakatan Harapan. Sepatutnya 80 lebih kerusi. Sepatutnya Pakatan Harapan kena lead kerajaan gabungan. Namun begitu, pada waktu itu Yang di-Pertuan Agong melihat adalah lebih baik untuk nak memilih tengok SD pada waktu itu. So ijtihad baginda pada waktu itulah, tak apalah. Itu ijtihad pada waktu itu. So as time goes by, we learn from mistake. Kita tak pernah mengalami peristiwa ini, tak pernah mengalami keadaan ini, tak pernah berada dalam keadaan yang teruk sebegini, jatuhnya kerajaan oleh geng-geng pengkhianat ni. So akhirnya baginda belajar. So the next one, bila didapati tidak ada orang kata yang memegang tampuk, maka di situ Yang di-Pertuan Agong pun mengambil keputusan untuk melihat siapa yang paling majoriti. Dan pada waktu itu tidak ada kerajaan. Dia berbeza dengan pada awal. Pada awal tu kerajaan ada, tumbang. Mahathir letak jawatan pada waktu itu. So bila Mahathir letak jawatan, kerajaan tumbang, kerajaan ada, dah ada. Yang kedua ni kerajaan tak ada sebab baru habis pilihan raya. Berbeza dengan yang pertama. So yang kedua kerajaan ada, baru habis pilihan raya. So daripada situ kita kena sedar bahawa modnya pun berbeza. Mungkin yang awal tu betul juga. Kita tak ada benchmark untuk kita nak tentukan betul atau tidak tindakan itu kerana kita tak ada presiden, kita tak ada duluan. So itulah dia orang kata benchmark kepada keputusan Yang di-Pertuan Agong, itulah benchmark kepada sejarah politik negara kita. Okey, jadi dalam keadaan sekarang ni, balik kepada cerita ini, so kita tahu bila desakan itu, dia kata kita tak boleh bersama dengan DAP dan sebagainya. Saya nak kata macam ni lah. Saya buka topi sebagai ahli parti keadilan, saya letak topi penganalisa politik. Bagi saya, to be fair dengan UMNO juga, UMNO tak pernah kata mereka menyokong DAP sebagaimana satu parti seperti Pakatan Harapan. Seperti PKR, DAP, Amanah memang berada di dalam satu coalition. UMNO tak pernah cakap macam tu. UMNO cuma kata kita berada di dalam kerajaan perpaduan. Cuma dia kata, baruah DAP kerana mempromosikan DAP itu berlebih-lebihan. Yang itu your personal opinion, Hisham Jalil. Your personal opinion. Mungkin you yang terasa, saya tak nampak pun Puan Azhar Garshi. Minta maaf lah, saya kata. Mungkin saya tak baca semua kenyataan beliau. Tapi mempromosikan secara berlebih-lebihan, tak ada pun. Adalah kita kata nak kena puji. Macam contohnya saya puji Azalina sebagai Menteri Undang-Undang yang melaksanakan tugas dengan baik bagi saya. Kan saya kena puji beliau. Kerana itu
tindakan, bukan kerana dia UMNO dan sebagainya, tak. Kerana memang dia buat kerja yang elok. Dia buat kerja yang baik. Bagi saya tindakan apa yang dia buat, terutama tak ramai yang tahu, isu Sultan Sulu ambil kita punya harta tu dah, ataupun aset kita tu dah hampir selesai. Azalina punya kerja. So okey lah, bagus lah. So kita kena puji berdasarkan tindakan mereka. So adakah dengan itu saya telah memuji UMNO berlebih-lebihan? Tak. So mungkin ada tindakan-tindakan dia yang baik dan sebagainya. So kita pujilah. Kita kuduslah, kita kreditlah pada tindakan tersebut. Jadi isu dia Hisham Jalil sekarang ni, bagi saya lah, saya nampak dia dah tersepit sebenarnya di antara mereka yang sebenarnya bagi saya lah, dia orang ni lebih ke arah nak kena bergerak ke arah mempromosi ataupun bersama dengan Perikatan Nasional. Ni golongan yang nak bersama dengan Perikatan Nasional. So digunakan alasan DAP. Alasan DAP digunakan untuk menjustifikasikan kenapa kita bersama dengan Barisan Perikatan Nasional. Ada orang membangkitkan isu, dia kata, tengok DAP kerusi paling banyak, Melayu kita akan terhakis, akan habis. Soalan kita, habis tu kenapa 70 kerusi Melayu di dalam Bersatu dan PAS tu tak nak join kerajaan? Kalau PAS dan Bersatu join kerajaan, kerusi Melayu lagi banyak. Kita tak ada pembangkang dah. So majoriti 222 kerusi tu, majoriti adalah kerusi Melayu. Kenapa tak nak join? So salah Anwar Ibrahim ke salah pembangkang yang tak nak join? Jadi dekat situ kita nampak sebenarnya ini bukan masalah nak join tak join. Isu utamanya diorang nak jadi kerajaan. Diorang nak jadi Perdana Menteri. Itu je. So bila sehari, ada orang mesej saya kat Facebook tadi, dia kata, tak lama lagi kerajaan Madanon ni akan tumbang. Saya tanya dia satu soalan je. Bila? Saya tak tahu dah ada reply ke tidak kan. Dia kata kerajaan akan tumbang. Saya kata bila? Cerita kerajaan tumbang ni daripada tahun lepas, 2022 saya dah dengar ujung. Habis pilihan raya. Lepas pembentukan kerajaan ada lagi. Bulan 8, ni dah masuk bulan 12. Bila? Tuan-tuan, saya mudah. Jadi kerajaan ke, tak jadi kerajaan ke, saya macam ni lah. Oh ya, by the way, terima kasih yang mengulurkan derma tu Terima kasih sangat-sangat. Dah tak ulur dah. Alhamdulillah, lebih daripada cukup. Alhamdulillah, untuk saya punya lasik mata saya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah 15 hari bulan ni adalah prosedur pembedahan. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan. So, habis kat situ. Jadi bagi saya, itu adalah, apa orang kata, yalah, itu adalah permainan PN untuk tumbangkan kerajaan.